Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin fid dunya wal akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ahdina ila siratikal mustaqim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi bersama jawatan kuasa, dan khususnya kepada tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. InsyaAllah kita teruskan pengajian hadis. Dan pada pagi ini, tuan-tuan mati Allah, izinkan saya untuk mengulang kaji dan menarik perhatian tuan-tuan terhadap isu semasa dalam bidang hadis yang berlaku di peringkat negara kita sekarang ini, khususnya isu yang berkaitan dengan hadis 40. Saya dijemput terlibat untuk menyediakan dan menjadi pentahqiq kepada teks hadis 40 dan syarahannya di peringkat JAKIM. Dan Alhamdulillah kita telah bertemu beberapa kali, dan kita cuba juga berusaha untuk membantu, khususnya mungkin di peringkat kementerian, dan juga memberikan satu buku yang boleh dirujuki, kitab hadis 40 yang perlu dirujuki, yang akan diterbitkan oleh pihak JAKIM. InsyaAllah dijangka akan selesai saya makan pada ujung bulan ni dengan izin Allah, dan harap-harapnya pada ujung tahun ke dapatlah diterbitkan. Namun Alhamdulillah, tuan-tuan Allah, sekadar nak berkongsi berita gembira, hadis Sahih Muslim itu telah pun 3 jilid sudah pun siap cetak, manakala 4 jilid lagi sedang dalam proses printing. Jadi saya monitor jilid ke jilid, sebab dikatakan hujung bulan ini akan keluar. Baik tuan-tuan, kenapa kita ulang kaji satu hadis yang ke-8? Jika tuan-tuan ada hadis 40 yang menjadi isu negara kerana salah faham yang telah pun berlaku zaman berzaman. Hadis ke-40 ni tuan-tuan telah disalahfahami dari sudut tekstualnya. Minta maaf lah saya gunakan istilah akademik sikit. Terjemahan teksnya telah disalahfahami, bukan berlaku kat Malaysia sekarang ini, tapi telah pun berlaku pada berkurun yang dulu. Bukan saja di Malaysia, berlaku juga di negara-negara Arab. Ada 2 isu utama. InsyaAllah kita baca kejap di sini. Saya ulang, saya nak bagi sikit gambaran, boleh ya? Kerana hadis yang ke-8 ni tuan-tuan, dia berkaitan dengan satu hadis riwayat Umar Al-Khattab radhiyallahu an, bila dalam satu perang Khandaq. Dia ada kontekstual, ada wurudul hadis. Hadis yang ke-8 ini ceritanya berlaku pada satu perang Khandaq. Tuan-tuan ingat lagi tu perang Khandaq ya, yang membina parit tu. Jadi hadis ini Nabi Muhammad SAW ucapkan pada riwayat Umar Al-Khattab radhiyallahu an dalam konteks peperangan Khandaq. Okey. Dia bukan dalam konteks aman. Tapi Nabi menyebut hadis ini, tuan-tuan mati Allah, ketika berlaku perang Khandaq itu ada cerita bagaimana Nabi nak berikan panji kepada jeneral ataupun ketua mujahidin Islam sebagai
frontliners, sebagai membawa kemuliaan Islam berdepan dengan satu peperangan yang diserang, tuan-tuan. Khandaq ini ataupun Ahzab ini, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat terpaksa membina parit. Tuan-tuan ingat lagi kan? Membina parit bagi menyelamatkan daulah Islam Madinah. Hasil cadangan Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi, setelah bermesyuarat, disyurakan, lalu terpaksa membina parit kerana diserang oleh musuh yang bergabung daripada Mekah, musyrikin dan Yahudi. Jadi tuan-tuan, ketika itu Nabi nak berikan siapa? Jadi para sahabat Nabi, tuan-tuan, ini saya beri kefahaman yang mudah. Urut hanya ada dalam kitab Fathul Bari. Jika tuan-tuan boleh menyemak sebahagiannya, boleh rujuk digital ke, bercetak ke, tengok Fathul Bari. Hadis berkaitan dengan umirtu an uqatilan nas, an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Jadi isunya, aku diperintahkan, kata Nabi. Di sini sudut terjemahan ni pun saya akan kongsikan apa yang kami putuskan di peringkat panel penyemak JAKIM untuk kefahaman tuan-tuan. Tetapi saya nak cerita tadi, bila mana dalam konteks perang Khandaq ni Nabi nak berikan ke siapa, semua sahabat berkobar-kobar moga Nabi berikan panji ni kepada mereka, termasuk Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Tapi tiba-tiba Nabi tanya, mana Sayyidina Ali? Mana Ali? Gitu. Sahabat tak beritahu, Sayyidina Ali sakit mata, duduk dalam khemah, kuarantin. Nabi kata panggil. Ini tuan-tuan, riwayatnya ada dalam Fathul Bari. Jadi Nabi pun dengan izin Allah, Nabi mengobati mata Sayyidina Ali radhiyallahu an, kemudiannya dengan izin Allah sembuh. Lalu diberikan panji itu kepada Sayyidina Ali, dan Nabi bersabda, umirtu an uqatilan nas. Jadi tuan-tuan mati Allah, hadis itu berbunyi sedemikian. Saya bacakan. Dan hadis itu tuan-tuan mati Allah, di dalam kitab hadis 40, okey, di dalam kitab hadis 40, hadis ini terdapat dalam pada yang ke-8, dan kami pentahqiq memberikan topik hadis ini, Islam memelihara nyawa dan harta. Hadis ini berbunyi sedemikian, tuan-tuan, ya. An Ibni Umar radhiyallahu anhu an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat ini anak pada Sayyidina Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. Riwayat ini masyhur, terdapat dalam Bukhari Muslim. Ini terjemahannya, tuan-tuan. Daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Sayyidina Umar ini bersabda, Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan supaya memerangi penentangan manusia sehingga mereka sendiri bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah, dan mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat. Apabila mereka mendirikan perkara tersebut, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka, dan melainkan dengan hak yang dibenarkan oleh Islam, selebihnya perhitungan terhadap mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan, ya. Saya perlu huraikan, terjemahan ini telah kami harmonikan daripada banyak terjemahan yang kita lihat ada masalah kefahaman. Kerana ramai melihat bahawa terjemahan ini dari sudut sejarahnya, yang saya kata telah disalahfahami oleh dua pihak. Itu dari sudut ilmu, dalam ilmu kefahaman hadis ini ada dua pihak yang telah salah faham. Pertama, pihak orientalis. Dalam
dalam kajian yang dibuat bertahun-tahun, berkurun-kurun lamanya, disebut pihak yang mengkaji, walaupun istilah ni kurang disenangi oleh sebagian pihak lain, tetapi pengkaji yang bukan Islam, yang mengkaji Islam, mereka kata inilah satu bentuk, satu bukti bagaimana Islam ini sukakan peperangan, suka membunuh orang Islam. Itu satu perkara, tuan-tuan. Dia tuduh Islam ini keras, Islam ini agama yang keras, agama teroris. Itu memang saya bagikan fakta yang ringkas. Yang kedua, hadis ini telah disalahfahami oleh golongan yang ekstremis, oleh golongan sebahagian Muslim, tetapi yang begitu ekstrim. Kerana mereka jadikan ini sebagai dalil untuk membunuh orang Islam tanpa sebab, orang bukan Islam tanpa sebab. Itu ceritanya, tuan-tuan, terdapat dalam kitab-kitab. Lalu apabila berlaku baru ni, apabila Yang Berhormat Perdana Menteri dengan nasihat daripada, mengambil nasihat daripada Al-Fadhil Syekh Ali Jumaat, mufti, bekas mufti Mesir yang melawat Malaysia baru ni, mencadangkan supaya hadis 40 ni dijadikan sebagai aspek pendidikan, bahan pendidikan umat Islam khususnya. Lalu Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun meminta KPM membuat satu modul penghayatan hadis 40. Dan kebetulan hadis itu, tuan-tuan, telah pun berada dalam silibus, saya difahamkan oleh pihak KPM. Dan masa yang sama, JAKIM juga diarahkan untuk menyediakan satu teks huraian yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Baik, tuan-tuan, Jadi itu sebabnya apabila ada pihak yang, pelbagai pihak di Malaysia ni, saya simpulkan ada dua pihak yang menjadikan isu. Pertama di kalangan non-Muslim, yang kedua di kalangan Islam sendiri. Dia tidak ada perkara pelik pada mereka yang berada pada bidang ilmu ni, sebab dia merupakan satu pengulangan, tuan-tuan. Pengulangan yang berlaku, cuma kebetulan berlaku tahun ini. Sebab itu, tetapi kita sudah pun memahami isu ini dengan cara kita perlu sebenarnya merasmikan terjemahan nas, termasuk juga selain Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi, tuan-tuan mati Allah, saya nak beritahu sebagai latar belakang yang kedua. Kita ni, tuan-tuan, dari sudut fakta, bahan terjemahan rasmi Al-Quran dan hadis, kita jauh ketinggalan ke belakang daripada Indonesia. Itu fakta daripada ahli akademik. Kemarin saya bersama dengan pengurusi Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia, Prof. Antun Athaillah. Kami buat wacana membina jaringan Quran dan hadis, ilmuwan Quran hadis di peringkat Nusantara. Mereka, tuan-tuan, mempunyai, Indonesia pula faktanya mempunyai kitab terjemahan ni bukan saja bahasa Indonesia, tetapi mengikut bahasa dialek. Mereka ada terjemahan Al-Quran bahasa Jawa, bahasa itu dahsyat. Indonesia ni dari sudut prolific dan output hadis, mereka terawal, mereka banyak. Tetapi mereka ada cabaran besar untuk mencari satu kata sepakat terjemahan di peringkat negara. Kerana kita di Malaysia walaupun tak ada, tapi kita ada beberapa institusi yang telah ditubuhkan oleh kerajaan, khususnya di KDN kita ada lembaga tafsir Al-Quran, alhamdulillah. Kemudian berikutnya, walaupun dah terlewat, ada lajnah tahqiq hadis, dan kita ada unit bahagian penyelidikan JAKIM. Dan di Malaysia ini, tuan-tuan, kita telah mempunyai terjemahan Sahih Bukhari ketika mana Menteri Agama Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Bakri ketika jadi Menteri Agama, beliau telah menyiapkan satu terjemahan Sahih Bukhari, tetapi cabarannya belum berada di pasaran. Sebab apa saya tak boleh nak jawab, saya telah beritahu dulu. Tapi saya ada naskah itu kerana saya salah seorang penyemak. Baik. Lalu apabila kami melihat bahawa ada banyak masalah bertukar kerajaan, polisi, tuan-tuan, menteri,
tidak stabil, berlaku juga ketidakstabilan dalam polisi tersebut. Terus terang saya katakan. Tetapi tak apa, kami mengambil inisiatif sekumpulan penyidik hadis di Universiti Melaya bersama industri, kami buat satu terjemahan lengkap Sahih Muslim. Moga-moga ini akan membantu kefahaman, dan kita cuba laraskan supaya kefahaman itu mengikut jumhur kefahaman kontekstual, kefahaman pensyarah hadis, dan lama sesama boleh dibaca oleh orang awam dalam bahasa Melayu moden. Saya berdoa setiap hari tuan-tuan, semoga dipermudahkan urusan ini dan sampai kepada pembaca walaupun terpaksa beli. Nak buat macam mana tuan ya? Dia tu kosnya agak mahal. Baiklah, tak apa. Jadi tuan mati Allah, di Malaysia pula di peringkat JAKIM ada beberapa buah buku hadis. Pertama, Malaysia pernah menerbitkan Mustika Hadis. Tuan-tuan ingat lagi tak? Dia sign tu dulu, sign Tun Mahathir dulu. Alhamdulillah tuan-tuan, himpunan hadis-hadis Mustika Hadis bersama dengan huraiannya. Dan Alhamdulillah, asbab daripada hadis 40 yang berlaku ni tuan-tuan, isu ni, maka saya berdoa dan kami berdoa supaya siaplah dicetak oleh pihak JAKIM hadis 40 bersama huraiannya bagi memberi kefahaman. Tetapi apabila ia terbuka dan ramai yang melihat terjemahan semasa ini, maka menjadikan hadis ini sebagai hadis yang jadi isu sensasi, yang menyatakan bahawa hadis inilah yang mengajar nanti anak-anak untuk bersifat keras kepada non-Muslim. Itu saya sebutkan tuan-tuan isunya. Dan sebahagian lain pula mungkin mengambil kesempatan, maka ini satu hadis yang kita kena bersikap kasar pula kepada non-Muslim. Sebab itu tuan-tuan, benda ni nampak simple, tetapi sebenarnya nak memutuskan satu terjemahan bagi meraihkan kepada asas ilmu dan juga bahasa semasa, perlukan satu pemuafakatan tuan-tuan ya. Tetapi Alhamdulillah tuan, kepada saya Malaysia ni berada pada landasan untuk berusaha ke arah itu. Sebab itu saya punya peranan pula tuan-tuan, saya cuba nak menyatukan ilmuwan-ilmuwan hadis kat Malaysia ini supaya kita ada kesepakatan dalam perkara-perkara sebegini. Walaupun bukan perkara mudah tuan-tuan ya. Kami nak mulakan di 5 buah universiti awam yang ada pensyarah hadis dan Quran. Kenapa tuan-tuan? Terjemahan Quran kat Malaysia pun yang berada sekarang ni didapati sebahagiannya juga ada beberapa kesilapan. Walaupun mungkin sudah ada kelulusan, tetapi kita tak tahu di mana silapnya. Bila saya menemui juga beberapa kesilapan, kawan-kawan dah menemui, dan kita sedang berusaha tuan-tuan, kerana kita memerlukan satu pemufakatan. Jadi sebab itu tuan-tuan, hadis ini saya ulang sekali lagi, bermaksud Nabi SAW bersabda, aku diperintahkan supaya memerangi penentangan manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah SWT dan bahawa Nabi Muhammad SAW ialah pesuruh Allah, dan mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat. Maka apabila mereka melaksanakan perkara tersebut, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka. Dan dengan ini tuan-tuan, urusan lain diserahkan kepada Allah SWT. Baik. Jadi untuk memahami hadis ini, kita kena menerangkan tadi ketika mana Nabi sebutkan perkara ini. Kalau Al-Quran ada asbabun nuzul, ayat ini Allah turunkan pada Nabi dalam konteks begitu, untuk memahami kontekstual dia, situasi bagaimana Nabi Muhammad Allah turunkan ayat Quran, itu nama sabun nuzul. Dalam hadis, ketika mana Nabi menyebut itu dalam konteks mana, jadi namanya wurudul hadis. Jadi dalam hadis ni tuan-tuan, saya sebutkan tadi di dekat awal, ulama juga mengumpulkan ketika mana Nabi sebutkan ini situasi macam mana. Jadi poin pertama berada dalam perang Khandaq. Siapa yang terlibat? Ayah pada Ibn Umar bernama Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Apa ceritanya? Cerita bagaimana Nabi nak serahkan kepada siapa ketua tentera. Dan apa mesejnya? Nabi kata, umir tu, aku diperintahkan. Nabi kata ni, aku diperintahkan oleh Allah dalam perang Khandaq ini untuk mempertahankan Islam, sehinggalah mereka yang menyerang kita ni dapat mengucap syahadah. Hatta, sebab itu dalam
hadis tuan-tuan, hatta ini saya ringkaskan dihuraikan oleh ulama. Jadi yang jadi isunya uqatilan nas. Kalimah bukannya bermaksud aku membunuh dengan sengaja, tetapi apabila berlaku penentangan. Sebab itu kami menyebut kami memutuskan aku diperintahkan supaya memerangi penentangan. Jadi tentu ini setelah berkumpul ramai-ramai beberapa orang, kita mikir kadang-kadang terjemahan sejam lebih tuan-tuan. Tengok kesan tu, tengok kitab ini, tengok realiti, tengok macam mana polisi JAKIM, tengok polisi semasa negara, tengok realiti masyarakat, lalu kita berserah pada Allah. Moga terjemahan ini jika diterima oleh pihak kerajaan, inilah. Tapi saya yang mengajar tiap-tiap hari tuan-tuan, saya kena share perkongsian ini. Mungkin kami menentukan ini, tapi besok kerajaan mungkin begitu, wallahu alam. Kita tak tahu masa akan datang, tetapi kita kongsikan apa usaha-usaha kita di peringkat Islam, ilmuwan ataupun pengkaji Islam ni untuk beritahu. Baik, isu dia ada 3 kat sini dalam hadis ni. Jadi bagaimana kalimah uqatilan nas, uqatilan nas itu berbeza dengan uqtulu. Saya kalau detailkan bahasa nanti tuan-tuan mungkin tengok, detail memang betul tuan-tuan. Tapi untuk masa yang ringkas ni saya beritahu, dia tak sama dengan aku diperintahkan untuk membunuh. Tetapi kita gunakan bukan untuk, sebab perang ni tujuannya akan ada aspek bunuh-membunuh, tetapi dia bersifat penentangan. Dia bukan seorang aja nak pergi bunuh ni, tidak. Dia ada orang juga bertujuan dalam konteks perang. Sebab perang ni akhirnya tuan-tuan dia nak menang, siapa yang dapat hidup, siapa dapat mati, siapa yang mati, siapa yang dapat menguasai, siapa yang dikalahkan. Akhirnya menjadi bentuk begitu. Jadi tuan-tuan mati Allah, sebab itu Imam Bukhari dia letakkan hadis ini dalam kitab iman. Hadis Imam Bukhari ini tuan-tuan sebagai seorang yang mengumpulkan hadis Nabi dan menulis balik sanad dan matan hadis, beliau berikan topik. Dia kata hadis ini sebenarnya topik iman. Walaupun kita tengok itu macam cerita jihad, tetapi sebenarnya topik iman. Dan babnya tuan-tuan, bab yang dibuat oleh Imam Bukhari kat sini, iaitu babnya berada kepada bab fa in tabu wa aqamus salata, sekiranya mereka bertaubat dan mendirikan solat. Dia bagi topik subtopik. Saya nak beritahu ni tuan-tuan dan mati Allah, itulah usaha ahli hadis. Muhaddisun nak menerangkan bahawa uqatilan nas itu bukan bererti aku diutuskan untuk membunuh manusia. Dia sebenarnya aku diutuskan untuk memerangi penentangan dalam konteks sekiranya berlaku peperangan, sehingga dia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kat situ dulu kita berhenti. Kenapa di sini digunakan kalimah hatta bermaksud sehingga? Kerana menunjukkan had, tempoh. Jadi huraian ulama tuan-tuan dalam perang Khandaq ni bukan saja nak mempertahankan sampai bina parit, tapi juga nak memberikan dakwah. Dan dalam Islam ini yang hebatnya ialah menyampaikan salam, aman, selamat dan dakwah dahulu. Sebab banyak hadis tuan-tuan ya, kalau kita nak bincangkan, Nabi beritahu ketika berperang, tiba-tiba yang diperangi itu mengucap syahadah, kita tidak boleh membunuh orang tersebut pada lafaznya. Apakah dia pura-pura atau tidak, tidak kita tahu, kita kena hukum pada zahir. Begitulah indahnya Islam. Yang ini jangan dilihat dalam konteks hadis, terjemah hadis yang belum lagi ada pihak yang mengesahkan. Banyak tuan-tuan kita jumpa kat sini, semasing boleh mencari, semasing boleh menyediakan dalam dunia sekarang ini, tetapi hati-hatilah supaya kita tidak terjebak salah faham hadis ini. Sebab itu hatta dia menunjukkan kalau nak memerangi penentangan ini sebenarnya ada had. Bukan kita perang dengan mudah saja tuan-tuan kalau terpaksa berperang, tapi perang itu untuk Allah, bagi menyampaikan bahawa mereka menerima Islam. Jika mereka surrender, tak mau berperang, walaupun masa itu tengah berperang, tiba-tiba dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, kena berhenti perang, kena berhenti untuk berperang itu.
atau berhenti ketika berlawan itu, kerana kita berhukum dengan zahir. Saya beritahu lagi, dalam banyak hukum berkaitan dengan munafik ini, kita tak tahu tuan-tuan, surah munafikun itu menggambarkan orang yang nampak baik tapi sebenarnya musuh dan selimut. Tapi ketika dia menjadi baik depan kita, kita tak boleh menghukumkan dia. Walaupun sifat-sifat ciri munafik tu ada, tetapi kita kena melihat kalau betul dia berdepan kita baik, kita menerima dia sebaiknya, sebab kita nahkumu bizawahir. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, ini memerlukan kepada huraian, memerlukan kepada kefahaman sedemikian. Sebab itu sebenarnya pengalaman sedikit masa di UK sana, dan saya mencadangkan pihak JAKIM supaya memanggil, mengadakan perbincangan terbuka. Tetapi tuan-tuan, kita perlu ada kesepakatan dulu. Dia prosesnya kena sabar sikit. Apa lama sangat ni? Semua nak cepat Bab kata Faizal Tahirnya, semua nak cepat. Itu nak cepat, ni nak cepat. Tetapi tuan-tuan, ilmu ni kena ada stepnya dulu. Sebab itu tuan-tuan, dia memerlukan sedikit kesabaran, sebab nak merumuskan, nak melihat pelbagai faktor. Sebab itu tuan-tuan, kita di Nusantara ni disepakati kita dapat Islam dengan cara aman. Apabila datang pendakwah dan ulama mengajar dan mengamalkan Islam, kita terima dengan baik. Kita terima Islam ni tidak ada fakta menyatakan kita terima dalam bentuk diperangi untuk kita masuk Islam, terutama kita orang Melayu ni. Itu kami sepakati dari sudut penyelidik daripada Indonesia, Thailand, Brunei, Malaysia. Kita bersetuju bahawa fakta menunjukkan tuan-tuan, Islam datang di Nusantara ini dalam bentuk yang sedemikian aman, dalam bentuk ilmu. Sebab itu Islam ini, apabila kita ada salah faham, kena bersabar kerana kita ada rujukan. Dan rujukan ini dia memerlukan kefahaman sebelum kita menuduh, sebelum kita salah faham. Tapi proses ni tuan-tuan tak ramai boleh ikuti, kerana Islam ni dengan penuh disiplin dan cara hidup. Sebab itu kita sebutkan, betul Islam mempunyai do and don'ts, buat dan larang banyak, kerana kita mengikuti perintah Allah melalui sumber rujukan Al-Quran dan hadis oleh majoriti Ahlussunnah wal Jamaah dan huraiannya tuan-tuan. Sebab itu alhamdulillah tuan-tuan, apabila majoriti umat Islam di sebuah negara mengikuti kaedah ini, kita tenteram, aman, walaupun pelbagai cerita berlaku di peringkat yang kita tengok, baik di peringkat politik, baik di peringkat yang lain-lain, tetapi majoriti kita dapat aman kerana kita nak solat secara aman. Ini tuan-tuan. Sebab itu bagaimanakah pengajaran yang kami rumuskan tuan-tuan? Ada 6. Saya kena bacakan ni, boleh ya tuan-tuan? Paling tidak dapat bagaimana kami berusaha daripada banyak rujukan ni tuan-tuan, nak bagi kefahaman mudah setakat inilah. Kerana kami akan finalisekan hujung bulan ni. Tapi setakat ini saya kebetulan diminta ialah kebetulan ramai-ramai itu saya agak sikit, umur 50-an ni. Jadi kami merumuskan sedemikian. Pertama, menurut Ibnu Hajar Al-Haisami menegaskan bahawa hadis ini merupakan hadis yang asas dalam urusan agama. Ini kerana ia merangkumi 3 aspek penting, iaitu syahadah, penyaksian tadi tuan-tuan. Yang kedua, solat. Yang ketiga, zakat. Kerana solat ini merupakan amalan harian Muslim. Jadi bila dah, kenapa yang lain 2 lagi tu tak ada puasa, tak ada haji? Kerana puasa terlibat di dalam masa yang tertentu, terutama yang wajib pada bulan Ramadan, dan haji mengikut siapa yang upaya pada bulan Zulhijjah. Manakala zakat ni tuan-tuan dan solat ini memang boleh dilaksanakan walaupun ada syarat, cukup kadar, cukup tahun, tetapi biasanya kita bekerja, kita ada pendapatan dan kita punya target kita melaksanakan perintah Allah ni dengan mengeluarkan zakat. Di samping itu ada sedekah. Jadi tuan mati Allah, bagaimana indahnya Islam ini beritahu pada terutama orang yang non-Muslim bahawa apabila berlaku peperangan
dengan non-Muslim, nak ceritanya Islam ni tetap membawa mesej aman untuk Islam. Walaupun mungkin dah menyiapkan ribuan tentera, berkobar-kobar semangat, tiba-tiba pihak lawan kata kami nak aman, kita wajib berhenti perang. Kami mengucap syahadah, dan lepas mengucap syahadah, paling tidak 2 asas utama ni, solat 5 kali sehari dan bersedia wajib zakat, kerana itu perintah Allah. Dan bila masuk bulan Ramadan, wajib berpuasa, dan bila kemampuan pergi haji. Sebab itu hatta itu dihuraikan oleh ulama, tempoh berperang itu akan terhenti apabila mereka ada menerima Islam. Menunjukkan tuan-tuan, Islam ini penuh dengan dakwah, penuh dengan keamanan, bukan terus menjadi agresif, teroris ke membunuh semua, tak boleh. Kalau pergi pula pada jihad, dia akan lebih detail lagi. Hadis ini yang kedua memberikan pengajaran mengenai kewajipan menyebarkan Islam, menyampaikan dakwah di mana jua berada. Nah, ini tuan-tuan pengajaran yang kedua. Yang ketiga, hadis ini turut menegaskan keutamaan menzahirkan syiar-syiar agama Islam yang 3 tadi. Sebab itu tuan-tuan, dalam ibadat kita, tahiyat awal, tahiyat akhir, kita akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan ya, 5 kali sehari yang wajib, ditambah yang sunat-sunat. Sebab apa? Kita nak bersaksi, kita berkali-kali menyatakan kesaksian kepada Allah ini sebagai Tuhan, ilah, sebagai juga tempat kita berserah yang mempunyai kekuasaan, dan Muhammad Rasulullah itu sebagai ikutan. Kemudian kita dirikan solat dan keluarkan zakat. Ini syiar-syiar Islam utama, dan ada lagi terutamanya puasa dan haji, 5 rukun Islam. Yang keempat, setiap Muslim hendaklah memelihara nyawa dan harta supaya Muslim yang lain dan harta Muslim yang lain selagi mana mereka menunaikan tanggungjawab dan kewajipan dari Islam. Orang Muslim ni tuan-tuan hendaklah memelihara harta dan nyawa saudara Muslim juga yang lain, bukan juga dia, tetapi orang Islam yang lain. Fa idza fa'alu asamuni, bila mereka buat syahadah ni maka terpelihara mereka itu. Kata Nabi, kerajaan Islam akan memelihara terutamanya nyawa dan harta mereka. Kerana tuan-tuan, di samping nyawa, manusia memerlukan harta untuk terus survive dalam kehidupan mereka. Sebab itulah tuan-tuan, mesej ini jelas. Yang kelima, setiap Muslim itu hanyalah dihukum berdasarkan perkara yang zahir pada diri mereka. Ini pada orang Muslim. Setiap manusia itu, minta maaf saya ulang sekali lagi, manusia itu dihukum dalam Islam ni berdasarkan pada zahir pada diri mereka. Sekiranya jelas mereka mengucapkan syahadah, menunaikan solat dan menunaikan zakat, maka hak-hak mereka wajiblah dipelihara. Dan huraian ulama tuan-tuan, walaupun ada golongan yang mungkin menciri-ciri seperti munafik ini, kita tetap menjaga seperti mana ketika mereka itu berada. Contohnya mereka datang solat, mereka keluar zakat, walaupun ciri-ciri lain ada ciri-ciri nifak, tetapi mereka tetap terpelihara nyawa dan harta mereka. Tuan-tuan, menunjukkan Islam ini begitu menjaga realiti sesuatu hak manusia itu. Ini cakap pasal manusia, termasuk Muslim. Baik, yang keenam, Nabi diperintahkan untuk menyampaikan dakwah Islam kepada umat manusia. Baginda diizinkan memerangi mereka apabila mereka menentang seruan Islam yang mengajak kepada kesejahteraan. Tuan-tuan ya. Jadi 6 ini sahaja yang kita sediakan tuan-tuan bagi mereka membaca mungkin dalam 2 minit paling lama, atau mungkin 1 minit. Baca dengan bahasa Melayu. Tetapi sekarang ini saya di peringkat grup saya sedang menyediakan versi bahasa Inggeris hadis 40 ni. UAE dah ada tahun 2002 dulu, tapi begitu detail seperti hukum fiqh syarah ini, tetapi kami membuat satu huraian yang umum seumpama ini dalam bahasa Inggeris. Sudah pun siap draftnya, jadi perlu dia baca. Tujuan kami satu tuan-tuan, supaya pengkaji lain yang tidak boleh berbahasa Melayu, supaya peminat hadis lain, supaya mungkin pembaca umum dia tak boleh berbahasa Melayu, dia boleh baca bahasa Inggeris, dia dapat memahami
sabda Nabi SAW dalam bentuk himpunan hadis 40 sebagai satu perkara asas. Kerana kita hadis tu tuan-tuan cukup besar. Sebab itu Imam Nawawi rahimahullah membuat 40 hadis ni tuan-tuan untuk memberi kefahaman yang mudah dulu bagaimana nak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kami cukup yakin jika diberikan peluang berdepan dengan sesiapa juga yang mungkin salah faham, insya-Allah kita yakin kita boleh menerangkan dengan baik apakah sebenarnya maqasid, tujuan Nabi mengucapkan hadis ini dalam konteks mana. Sebab itu tuan, Islam ini masya-Allah, Islam ni indah, the beauty of Islam, jika kita dapat berdialog dengan aman dan tenang. Tapi kalau dengan emosi tuan-tuan, dia tak jadi. Dia kena tenang, kena melihat kepada facts dan sources, dan Islam memang is complete way, complete. Sebab itu saya yakin, sebab ada sedikit pengalaman masa diberi izin berada di UK dulu, selalu hampir setiap minggu kita ada talk together dan beberapa isu. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, kalau nak faham cara perang dalam Islam jihad ini boleh, dan ada hadis-hadis lain dalam hadis 40 ni yang menerangkan secara detail etika dan tujuan jihad. Sebab itu tuan-tuan, saya menyatakan bukti 13 tahun ini daripada aspek terakhir tuan-tuan, sebagai bukti sejarah. 13 tahun Nabi Muhammad SAW berada di Mekah. Nabi Muhammad SAW bukan mempunyai satu posisi yang minority. 13 tahun tidak ada berita dan fakta Nabi Muhammad melawan dalam bentuk yang keras, sama ada perang saudara ke, tidak ada tuan-tuan. Kerana 13 tahun itu memelihara akidah, solat, keimanan. Walaupun ketika itu diburu, dimusuhi oleh orang musyrikun daripada Quraisy. 13 tahun ini tuan-tuan bukan masa yang singkat. Tapi akhirnya Allah memerintahkan hijrah ke Madinah bagi negara, the state. Di situlah tuan-tuan berlaku beberapa peperangan yang boleh saya sebut kat sini di sudut fakta, paling tidak menunjukkan kepada sejarah tuan-tuan ya. Yang saya kat sini dalam konteks ini tuan-tuan, dia berlaku beberapa peperangan: perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Mu'tah, dan beberapa siri peperangan setelah Islam ini mendirikan kerajaan di Madinah, tetapi bukan semata-mata diserang, tetapi untuk menyampaikan mesej dakwah. Sebab itu tidak semua peperangan dalam Islam ini berakhir dengan perang. Tidak semua tuan-tuan. Dia ada beberapa perjanjian sebelum perang, ada beberapa utusan sebelum perang. Kalau dilihat bagaimana tuan-tuan, dia bermula dengan ketua-ketua dulu berperang. Itu kalau detail tuan-tuan, bukan terus boom, jatuhkan bom, jatuhkan apa semua mati, kanak-kanak ke, dia bukan begitu. Dia ada kaedahnya yang dulu cukup, saya tengok cukup beretika lah perang ni. Kalau kita tengok banyak filem-filem yang merakamkan peperangan ni, dia ketua kena pergi depan dulu, ataupun general ataupun panglima perang pergi depan dulu berperang. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi berperang dulu 2-3 orang, barulah lepas tu diisytiharkan perang. Tetapi di situ juga tuan-tuan diwawarkan bahawa Islam ini berperang kerana Allah, bukan untuk membunuh semata-mata, tetapi untuk hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sebab itu tuan-tuan, Islam bukan agama berperang. Islam bukan agama yang keras, tetapi salah faham itu menyebabkan Islam terus dimomokkan. Tetapi percayalah pada mereka yang mencari fakta, yang ingin melihat fakta, Al-Quran dan Sunnah dan ulama punya karya, buku, boleh difahami. Sebab itu tuan-tuan, muzakarah adalah satu kaedah terbaik, dinamakan dialog dalam bahasa moden. Sebab itulah. Tetapi ini tidak ramai yang berminat kadang-kala kerana dia dilihat akademik. Tetapi itulah sebenarnya Islam.
Islam ini bersedia menyampaikan bertukar fikiran, bersedia menyatakan fakta dan sejarah. Sebab itu tuan-tuan, kita amat bersyukur Allah SWT memilih kita di kalangan orang yang mendirikan ibadat seperti ke masjid, dan kita mempunyai masa mengingatkan diri dengan ilmu untuk memantapkan kehidupan. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, semoga dengan usaha ini tuan-tuan, kita Malaysia belumlah terlambat. Sebab itu pada saya, hubungan kita dengan Indonesia ni perlu, sebab sejarah menyatakan ulama-ulama Indonesia lah tuan-tuan datang ke tanah Melayu ini menyampaikan dakwah, kerana mereka lebih awal dia menerima ulama-ulama Arab. Itu bukan bermaksud kita, saya memang beritahu kepada rakan sebaya, rakan kesepakaran kami di Indonesia, bahawa kita mesti menjaga hubungan ilmu ini, Prof, dengan kita terus bersama mencari kesepakatan seperti yang dilakukan oleh ulama berdasarkan ilmu dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, ahli akademik ni punya peranan ialah kita saling jemput, kita ke sana, kita buat buku, kita cuba bina polisi. Moga-moga polisi itu diterima oleh orang politik, tetapi alhamdulillah rakyat pula bersama-sama mendirikan solat, belajar ilmu, dan insya-Allah bila mana selagi Al-Quran ini tuan-tuan ada dan kita baca, kita tadabbur, kita hayati, dia akan meredakan banyak ketegangan. Dan ini dicemburui oleh ramai orang Islam lain. Sebab itu mereka datang ke sini. Dan pada program pagi kemarin, ada wakil daripada, saya panggil pensyarah Arab yang boleh faham, ataupun sebab kami gunakan bahasa Melayu kerana kami juga ada live. Tetapi kita terjemahkan sedikit dan mereka faham dan mereka beritahu. Prof. Dr. Abdul Latif Ramasyahi daripada Iran yang Sunni memberitahu, inilah dia kata kehebatan dan nilai yang hebat di alam Nusantara ni, kerana majoriti kita ini aman berdasarkan kepada kebenaran ilmu. Walaupun kita ada perbezaan pandangan, tetapi kita yang mendirikan solat yang ramai, kita berusaha mencari keamanan dengan ilmu, kita ada budaya hormat menghormati, menjadi asas. Sebab itu tuan-tuan, peranan kami sekarang ni untuk menarik ulama-ulama daripada 4 negara utama. Walaupun kita ada Singapura tetapi bilangan tak ramai, tapi 4 negara Asia ni memang cantik dah tuan-tuan. Dia menjadi satu benchmarking kepada dunia Arab. Saya nak sebutkan, bukan nak kata apa, tapi bersyukur walaupun kita ni bukan Arab tuan-tuan, kita menjadi benchmarking pada dunia Arab. Saya boleh sebut ni sebagai nak bersyukur dengan apa yang ada, dan kita kena pertahankan. Kerana dunia Arab yang kita kelihatan demikian ada cabaran besar, yang kaya bertambah kaya, yang miskin semakin macam-macam. Tapi kenapa mereka datang ke sini buat PhD? Kenapa mereka datang ke sini tuan-tuan? Untuk menikmati keamanan, menikmati kita punya pengamalan yang aman dan berasaskan kepada ibadat dan ilmu. Ini kekuatan ni tuan-tuan, kami sentiasa bertemu bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan perlu buat sesuatu. Jadi insya-Allah tahun depan kita akan ke Patani. 4 negara ni kita namakan pertemuan kami bernama Icon IMAT. Nama sikit lah, Icon ini international conference non-Islamik dalam konteks Malay Nusantara ni, tetapi asasnya untuk berkongsi dan mencari solusi berdasarkan ilmu dan menyediakan bahan bacaan dan polisi kepada pemerintah. Itu ya tuan-tuan, dan harapkan masa sama kita hidup bersama masyarakat, dan ini akan memberikan ketenangan, memberikan keamanan, kerana inilah kekuatan rahmat Allah SWT bertepatan dengan hadis ini. Jadi saya rasa sekadar ini dulu, boleh ya? Ada persoalan? Tak ada apa insya-Allah. Jadi tuan-tuan doakan kami diberikan kekuatan kesihatan, kekuatan untuk pertemuan-pertemuan, menghasilkan karya dan mendapat sokongan, bantuan. Alhamdulillah tuan-tuan, saya tak pernah lihat kita, walaupun pengajian Islam ni tak ada dana besar berjuta-juta, tapi bila kita perlukan, alhamdulillah datang pelbagai sokongan daripada orang Islam, termasuk juga pihak kerajaan. Itulah yang dapat saya sampaikan tuan-tuan.
Jika ada persoalan boleh WhatsApp saya cuba menjawab. Kalau lambat mohon maaf, tetapi kita akan berusaha untuk memberikan kefahaman-kefahaman sedemikian insya-Allah, termasuk juga kepada non-muslim di Malaysia ini. Wallahu alam. Mohon maaf di atas segala kekurangan jika ada kebaikan sama-sama kita memanfaatkan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.